Gambar rampasan wang tunai berjumlah lebih 10 juta ringgit yang dipercayai milik seorang pegawai kanan sebuah jabatan kerajaan di Sabah tersebar menerusi aplikasi media sosial hari ini. Wang itu dikatakan dirampas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam operasi berakhir lewat petang semalam. Berita harian melaporkan sumber berkata pegawai SPRM masih mengira jumlah sebenar wang itu dan penemuan itu dipercayai yang terbesar pernah disita berkaitan kes rasuah. Kemarin, pengarah sebuah jabatan kerajaan di Sabah dan timbalannya disyaki mengumpul kekayaan lebih 50 juta ringgit sejak 6 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian. Bertemu lagi kita pada PTPR kali ini pada bidang hadis tajuk hindari rasuah. Ini merupakan bahagian yang kedua daripada rentetan video bahagian yang pertama. Sebelum ini, hadis ini kita akan baca bersama-sama dan juga beberapa perkara pada minggu lepas berkaitan dengan pengertian dan juga sebab berlakunya rasuah. Mari kita baca sama-sama hadis ini. An Abdullah bin Amr qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. PDPR sebelum ini Ustaz sudah telah jelaskan berkaitan dengan intipati hadis. Yang pertama ialah rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Tadi kamu sudah melihat contoh berita yang benar-benar berlaku berkaitan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menangkap beberapa individu dalam satu organisasi yang telah dipercayai memberikan terlibat dalam perlakuan rasuah. Okey. Kemudian sebelum ini juga setelah jelaskan sebab berlakunya rasuah, iaitu iman yang lemah, kelemahan diri, kemudian bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ini adalah antara sebab berlakunya rasuah. Yang mana rasuah ini adalah perkara dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita sambung pelajaran ini berkaitan dengan kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Murid-murid, apakah dia kesan rasuah? Yang pertama, mari kita lihat kesan rasuah ini dia boleh menjatuhkan maruah diri. Lihat, duit ataupun uang ataupun segala pemberian yang kita beri ataupun yang kita ambil daripada orang yang menjadi makna rasuah itu telah menjatuhkan maruah diri kita. Kerana apa? Dia telah melanggar bukan saja peraturan negara tetapi telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasuah ini boleh menimbulkan permusuhan. Sebagai contoh, seseorang yang baik dalam pekerjaannya sepatutnya itu dia adalah lebih layak untuk naik pangkat. Tetapi oleh kerana ada satu pekerja dia bagi rasuah kepada bos dia, tetapi dia pula ada dahuluan yang naik pangkat. Kenapa? Hasil daripada rasuah itu, maka boleh menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, sifat dan tanggungjawab akan terabai. Yang keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Kelima, mendapat kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, hidup tidak diberkati Allah. Walaupun kaya macam manapun, tetapi oleh kerana hasil wang ataupun harta dia itu merupakan hasil daripada rasuah, maka bersumberkan daripada harta yang haram, maka hidupnya tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kesan rasuah kepada diri seseorang. Apa pula kebaikan sekiranya menjauhi rasuah?
Okey. Yang pertama, masyarakat hidup bersatu padu. Yang kedua, sesuatu organisasi akan stabil. Ia akan menjadi terus maju dan juga pekerja, bos ataupun majikan dan juga orang di bawahannya itu semuanya akan bekerja lebih tekun dan juga lebih bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara akan dapat dikukuhkan. Dan yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kemurkaan? Iaitulah jauh daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mari pula kita lihat pengajaran daripada hadis yang telah kita bacakan tadi berkenaan dengan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan juga yang menerima rasuah. Okey, ini ada dialog antara ustazah dan juga murid-murid dia. Okay, pengajaran daripada hadis. Murid-murid, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis larangan melakukan rasuah? Baik, kamu lihat perkataan yang warna merah itu ya, itulah pengajarannya. Kita hendaklah menjauhi rasuah. Kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Jadi, pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah menjauhi rasuah. Kemudian, apa lagi jawab murid seorang ini? Katanya, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Ini adalah pengajaran yang kedua. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka, ustazah. Dan seterusnya, apa kata murid yang ketiga? Rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar-kacir. Ini merupakan pengajaran yang ketiga. Tadi yang pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah. Yang kedua, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Yang ketiga, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar-kacir. Oleh itu, setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Pada komitmen, iaitulah bersungguh-sungguh menjalankan tanggungjawabnya. Okey, baru ustazahnya beri ulasan. Bagus murid-murid. Apa yang penting, kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini pengajaran yang keempat. Kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini termasuklah mencari rezeki dan meraih kejayaan. Murid-murid perasan ke tidak? Ada 4 di sini merupakan pengajaran daripada hadis. Yang pertama tadi apa dia? Kita hendaklah menjauhi rasuah. Yang kedua, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Yang ketiga, negara mundur dan kucar-kacir. Rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar-kacir. Dan yang keempat, kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini merupakan pengajaran daripada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Dan rumusannya, rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Seterusnya ialah seperti biasa, di akhir daripada video ini Ustaz akan berikan kamu aktiviti bertulis. Senang sahaja. Yang pertama ialah senaraikan 3 kesan rasuah. Tadi ada banyak kan, Ustaz mau 3 sahaja. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 kebaikan menjauhi rasuah. Okay, kamu boleh rujuk semualah dalam buku teks ataupun dalam video ini berkaitan dengan soalan ini. Dan yang ketiga, senaraikan 3 pengajaran daripada hadis. Tadi ada 4 pengajaran. Ustaz mau 3 pengajaran daripada hadis. Kamu boleh selesaikan tugasan ini dalam buku tulis, kemudian serahkan gambarnya kepada Ustaz untuk Ustaz buat semakan terhadap tugasan kamu ini.
InsyaAllah kita akan sambung lagi PDPR kita pada akan datang. Saya harap kamu dapat memahami apa yang telah disampaikan pada kali ini. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.